Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penuntun yang dihormati sekalian, berjumpa lagi kita pada kali ini dalam dialog orang muda, dan tajuk yang akan kita bincangkan ringkas seperti biasa iaitu perjuangan orang muda. Pada hari ini kita mulakan satu format yang baru, iaitu kita mengumpulkan sekali. Walaupun ini dialog orang muda, tetapi kita jemput sama orang-orang yang senior untuk bersama dengan orang-orang muda. Mudah-mudahan ada faedahnya dan kita boleh bincang bagaimana orang-orang yang muda dengan orang lebih tua atau senior sebagainya boleh berbincang. InsyaAllah akan ada faedah yang secara langsung atau tidak langsung. Jadi ahli-ahli panel kita pada hari ini ialah pertamanya Saudara Muhammad Faisal Abdul Aziz, iaitu Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Yang kedua Saudara Julfitri Joha, Presiden Majlis Belia Malaysia. Yang ketiga, Tan Sri Muhammad Taib, iaitu mantan Menteri Besar Selangor. Dan yang keempat, Profesor Emeritus Tan Sri Muhammad Kamal Hassan, iaitu mantan Rektor Universiti Islam Antarabangsa. Ini saya sengaja mengumpulkan tokoh-tokoh besar kita. Ini dalam negara kita ni, kita katalah yang berada di kemuncak dalam perbincangan pada hari ini, dan saya macam biasa Mahmud Zudi, moderator kepada perbincangan ini, dan perbincangan ini akan diuruskan oleh Saudara Dr. Basri yang akan menyelia dari segi mekanisme dan sebagainya. Baik, saya pergi kepada soalan pertama. Dalam round ini mungkin saya akan tanya seorang persorangan, dan dalam round seterusnya saya hanya akan melontarkan pandangan atau persoalan dan saya akan lepaskan supaya ahli panel dapat bergerak dengan bebas, berbincang sama sendiri, dan saya hanya akan menjadi facilitator sahaja. Soalan pertama saya kena kemukakan kepada orang yang paling muda, iaitu Saudara Muhammad Faisal. Apakah idealisme dan falsafah perjuangan orang muda sekarang? Idealisme dan falsafah. Silakan, Faisal. Terima kasih guru moderator Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zudi Abdul Majid, yang simulakan guru saya juga Tan Sri Profesor Emeritus Kamal Hassan, bekas Rektor UIA, yang simulakan juga senior, saya anggap guru dalam bidang politik lah, Tan Sri Muhammad Taib, yang juga bekas Menteri Besar Selangor, kakanda saya, abang saya yang juga merupakan guru saya juga, Tuan Julfitri Joha, dan juga seluruh sidang penonton yang semua sekalian. Baik, berbalik kepada persoalan yang dikemukakan tentang falsafah dan idealisme perjuangan anak muda sekarang, mungkin sebelum saya menjawab, ingin saya nyatakan dalam konteks statistik sikit lah, ataupun angka tentang anak muda Muslim dunia hari ini. Baik, kalau kita lihat dalam konteks anak muda dunia hari ini, sebenarnya berlaku peningkatan yang mendadak dalam konteks population ataupun populasi belia Islam di dunia dari tahun ke tahun. Kalau saya boleh quote statistik yang dibawa dalam buku Muslim Societies in Post-Normal Times, disebut tahun 1990 Muslim youth ni sekitar 20% daripada youth keseluruhan. Tapi pada tahun 2010 dia meningkat kepada 25.8%, dan dijangka pada tahun 2030 population Muslim youth akan menjadi lebih kurang dalam 29.1. Maksudnya akan mencecah 30% berbanding youth di seluruh dunia. Jadi ia adalah satu gambaran bahawa Muslim youth di peringkat dunia ni sesuatu yang signifikan,
Dan balik juga kepada persoalan apa falsafah perjuangan di sebalik perjuangan anak muda hari ini. Sebenarnya nak dia amat terkait dengan statistik yang saya sebut. Sebab kalau kita lihat juga dalam kajian UNESCO dinyatakan bahawa sebenarnya berlaku trend anak muda yang belajar di barat. Bukan hanya belajar tetapi juga anak muda yang bermastauti di negara barat. Jadi isu persoalan tentang cara fikir anak muda ni sebenarnya akhirnya kalau kita lihat hari ni dia lebih kepada inklusif, lebih kepada mungkin dia ada elemen-elemen western culture. Maka kalau kita lihat dalam konteks preacher ataupun penceramah-penceramah ulama-ulama muda pun hari ni lebih kepada konteks orientasi tersebut. Kita tengok Syekh Yasir Qadhi, kita lihat Syekh Umar Sulaiman dan sebagainya. Jadi mereka ni merupakan translator yang memberi pasak kepada idealisme anak muda Muslim di dunia. Tapi kita tak boleh lari dalam konteks tradisi. Kalau tanyalah mana-mana pun preacher, ulama-ulama muda bila sebut tentang perjuangan anak muda, secara tradisi kita tidak boleh lari daripada apa yang disebut ialah kupasan surah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu dia merupakan sesuatu yang menjadi semangat dan juga idealisme tradisi kita, iaitu umur muda yang mahukan perubahan atas dasar perjuangan keimanan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka ini anak muda, ya betul, dari segi usianya muda, tapi dia bukan hanya muda saja. Satu kita harus faham kita bukan dalam konteks mengangkat anak muda ni disebabkan usia sebab sebabkan muda sebab tuan-tuan tua, tuan-tuan tak relevan. Itu bukan perjuangan yang sebenar. Tapi perjuangan ni ialah usia muda berserta dengan idealisme keimanan. Jadi kita bawa perjuangan itu atas landasan perjuangan keimanan. Dan juga yang terakhir, minta maaf ambil masa sikit, kita harus faham juga anak muda sentiasa berpegang kepada paksi di pertengahan. Itu yang lebih relevan. Sebab kalau saya ikut juga, kalau saya ikut apa yang ditulis oleh Syekh Al-Qaradawi dan juga dipetik oleh Profesor Kamal Hassan dalam buku Moderation, dia sebut tentang moderation, iaitu pertengahan. Moderation itu dalam konteks analogi anak muda tu, dia berada di tengah-tengah antara bayi, budak-budak, kanak-kanak yang mungkin masih lagi lemah dari segi fizikal dan juga yang tua. Jadi pertengahan itu menjadi faktor kekuatan usia manusia. Jadi anak muda itu kuatnya kerana dia berada di pertengahan usia. Jadi inilah aspirasi perjuangan anak muda itu harus sentiasa memahami bahawa moderation ataupun di pertengahan antara dua ekstrim itu memberi kekuatan kepada anak muda. Jadi itu lontaran awal, minta maaf ambil masa yang lama. Jadi saya serah kepada Profesor Emeritus Muhammad Zuhdi. Terima kasih Saudara Faisal. Saudara Ju, sambung. Terima kasih Prof. Tok Mut, rakan-rakan bicara wara Tan Sri, Prof dan juga Saudara Faisal. Satu persoalan dan tajuk yang menarik bila kita bincangkan pada petang ini, dan saya lihat Tok Mut, rakan-rakan pendengar, bahawa bila kita bicara soal perjuangan anak muda, kita tidak boleh tinggal golongan-golongan senior. Kerana kita sentiasa percaya bahawa untuk membina sebuah ummah, untuk membina sebuah negara, sebuah mujtama' ataupun masyarakat, kita perlukan gandingan di antara yang muda dan yang tua. Saya suka ambil semangat apa yang disebut oleh Syekh Abdul Hasan Al-Nadwi, bainal qadim salih wa jadidun nafi'. Maknanya gandingan di antara lama yang baik dan yang baru yang bermanfaat. Bermakna perjuangan orang muda ni dia bukan sekadar dia tidak boleh bersendirian hanya orang muda saja. Sebab itu ada ura-ura menubuhkan satu parti berasaskan kelompok muda. Bagi saya sebenarnya ada positif, tapi dari segi satu sudut bahawa seolah-olah untuk membina negara ni kita hanya perlukan orang muda saja. Sedangkan kita perlukan kombinasi, kita perlukan sinergi di antara semangat orang muda dan juga hikmah golongan-golongan learned ataupun golongan-golongan senior. Dan saya lihat apa yang perlu kita dah bincang sebelum itu, bahawa apa yang kita perlukan adalah satu kombinasi. Kemudian setiap generasi memahami di antara generasi supaya ada satu kerjasama yang baik, good collaboration between junior and senior.
Dan apa yang saya lihat pagi tadi pun Majlis Belia Malaysia kita ada satu dialog dengan golongan belia industri kreatif. Kita cuba mendekati golongan belia yang terlibat dalam industri kreatif macam perfilman, muzik, kemudian komik, cosplay dan sebagainya. Dan bila kami engage dengan semua guru-guru anak muda ni, perjuangan mereka sama saja walaupun berbeza bidang, tetapi dari segi common groundnya adalah mereka perlukan mereka nak suara mereka didengari oleh golongan-golongan senior. Mereka mahu khususnya dalam konteks kita hari ini, pemerintah sebagai golongan senior mendengar dan memberikan ruang kepada mereka untuk mereka mengutarakan isu mereka, bakat mereka, karya-karya mereka. Apa yang mereka sebut pagi tadi adalah sekali lagi golongan senior banyak mendominasi dalam konteks industri kreatif. Kalau filem, kalau yang muda bagi short film aja, gerannya kecil. Tapi yang dah establish, yang dah otai ni diberikan geran yang besar, diberikan peruntukan yang besar. Jadi mereka bukan tak menafikan yang golongan yang senior, tapi mereka kata keseimbangan, maknanya perkongsian itu. Dan sekali lagi mereka tidak menafikan pentingnya kehadiran golongan senior. Dan saya lihat juga antara perjuangan orang muda adalah mereka mahu isu mereka didengar, mereka diberikan peluang. Contoh dalam konteks politik negara, sekali lagi kita mahukan ruang juga kepada golongan muda untuk mereka diberikan tempat dalam Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dalam Dewan Rakyat sekarang ini hanya ada, saya ingat, lebih kurang 27 ahli parlimen muda kalau takrifannya 45 tahun ke bawah. Maknanya sekali lagi kita mahu kombinasi yang baik dalam Dewan Legislatif di antara muda yang tua. Kami pun kritik pelantikan senator baru ni, 6 orang tu. At least ada 2 lah daripada 6 tu, Tok Mut, golongan. Takkan tak ada ketua muda PAS ke ketua pemuda naik ketua pemuda UMNO yang boleh mengisi jawatan senator ni. Dan yang terakhir Tok Mut adalah saya lihat anak muda, perjuangan anak muda, mereka perlukan diberikan platform. Mereka perlukan satu platform untuk mereka ataupun space untuk mereka diberikan ruang untuk mereka berkarya, untuk mengutarakan pandangan dan berinteraksi dengan golongan senior. Okey, terima kasih Jo. Saya nak pergi kepada Tan Sri Mat. Tan Sri Mat. Bila kita dengar dua saudara Faisal, saudara Jo, saya nak tanya Tan Sri, sama ada kesinambungan itu berlaku antara idealism dan falsafah perjuangan orang muda sekarang dengan orang muda zaman Tan Sri dan sudah menjadi orang senior sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Masa Allahyarham Tun Razak mula-mula menyertai pergerakan kemerdekaan, pentadbiran, dan ini semua orang muda-muda. Dr. Mahathir pun muda. Razak pun muda, Tengku pun dekat-dekat separuh muda jugalah. Angkatan itu berterusan sehingga beberapa generasi, 50 tahun, 60 tahun, dan apa yang saya nampak, anak-anak muda sepanjang perjuangan daripada tahun-tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, seolah-olah anak-anak muda ni macam tak timbul. Tak timbul. Yang masih ada hari ini, sehingga hari ini, misalnya Dr. Mahathir sendiri, yang pada satu ketika umur dalam 30-an, akhir 20-an, 30-an, sampai hari ini masih lagi dominan di dalam karakternya, dalam pembentukan pemikiran, melontarkan idea, sehingga hari ini banyak daripada apa yang beliau sebutkan itu di pick up oleh media. Masih lagi. Jadi seolah-olah latihan untuk mewujudkan kebangkitan anak muda ni seolah-olah tak begitu berjaya.
Oh, Pada pandangan saya, Ya, tak begitu ya. berjaya. Sepatutnya anak ini mesti lebih baik daripada bapa dia. Oh, ya, ya. Anak kita mesti lebih baik, kita lebih baik daripada bapa kita. Sepatutnya. Ini konsep hijrah yang Ya, diajar ya. oleh agama kita. Ya. Sentiasa berhijrah, sentiasa reform, maknanya sentiasa diperbaiki. Itu Ya. yang berlaku di negara Jepun. Konsep Kaizen. Maknanya dia sentiasa lebih baik. Satu generasi itu sentiasa lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Ya. Kalau satu kereta itu mula-mula tak begitu bermutu, tetapi kereta selanjutnya lebih bermutu daripada tahun 60-an, kereta 70-an lebih baik daripada 60-an. Begitu selanjutnya, hari ini kereta yang dikeluarkan oleh negara Jepun itu jauh lebih baik. Dia punya teknologi dia punya macam-macam lah dia punya kemajuan dia. Jadi itu yang saya mencadangkan supaya kita kena ada character training. Mesti ada character training. Dari segi pandai, orang kita dah pandai, ramai pandai. Engineer, doktor, accountant, semua ada. Tetapi dari segi karakter itu, dasar perjuangan itu pasalnya saya selalu quote apa yang Penita Zabah tulis dalam bukunya yang terakhir sekali, perangai bergantung pada diri sendiri. Itu yang dia tulis yang tak sempat diterbitkan, tetapi selepas Penita Zabah meninggal dunia, mereka terjumpa dengan buku ini di dalam almari dan mereka bawa kepada Dewan Bahasa tengok, dia kata tulisan ini sangat bermutu. So dia keluarkan, bukunya nipis saja. Perangai bergantung pada diri sendiri. Maknanya tiap rumah ni ada unit dia, bapa, mak, anak. Rumah sana bapa, isteri, mak, bapa, anak. Mak, bapa, anak. Jadi kampung tu tiap-tiap rumah tu ada bapa, mak, anak. Tiap-tiap rumah tu ada bapa, anak. Kalau setiap rumah itu mengeluarkan anak-anak yang bermutu, ini kata Penita Zabah kalau tiap-tiap rumah itu mengeluarkan anak-anak yang bermutu, maka akhirnya rakyat kita akan bermutu. Jadi kalau pemimpin mengeluarkan pemimpin yang lebih baik, maka pemimpinannya akan bertambah baik. Jadi kadang-kadang ini yang dipersoalkan, adakah ada pemimpin ada, engineer ada, accountant ada, lawyer semua ada, tetapi apakah mereka dapat satu didikan yang lebih baik, integriti yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kepada saya ini sangat-sangat penting. The core group daripada family itu dengan didikan agamanya, dengan didikan pimpinannya, dengan didikan integritinya, apakah lebih baik. Jadi anak muda sentiasa dikeluar dia lebih baik daripada bapa dia. Anak muda sekarang jadi tua, dia pula mendidik anaknya lebih baik daripada dia. Jadi ini sentiasa akan berlaku. Negara yang berjaya, organize, memperbaiki anak bangsa dia, negara itu akan maju. Negara yang gagal, yang berkrisi, tak selesai, mak bapak bergaduh, anak pun tak dapat dilahirkan dengan baik, maka akhirnya negara itu akan keluar menjadi negara yang tak begitu berjaya. Okey, terima kasih Tan Sri. Ya. Saya tak nak mengulas apa-apa lah, terus nak pergi kepada Profesor Emeritus Tan Sri Kamal Azan. Sambung saja. Ataupun apa sajalah. Tak ada soalan daripada Prof. Terus soalan yang sama. Soalan yang sama. Yang sama. Maknanya saya tadi bila saya sebut sama ada kesinambungan ataupun tidak, maka Tan Sri kata konsep dia tentang kesinambungan itu
adalah generasi kedua lebih baik daripada yang ketiga. Ketiga lebih baik daripada yang kedua, seterusnya. Saya nak dengar falsafah dan idealism daripada Prof. Kamal pula. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof dan juga salam sejahtera kepada ahli panel yang saya hormati, Tan Sri, Muhammad Taib dan juga Ananda Muhammad Faizal dan juga Ananda Julfitri. Dan Prof Mahmud ini adinda lah. Adinda sikit. Adinda sikit. Adinda saya. Okey. Saya begini, jawapan saya kepada soalan itu agak umum. Ada kesinambungan dan ada juga ketiadaan kesinambungan. Bergantung kepada jenis organisasi yang dipimpin. Ya, kalau kita lihat katakanlah organisasi kepimpinan pemuda itu berdasar kepada katakanlah agama, katakanlah Islam, saya fikir ada kesinambungan dari segi dasar, dari segi falsafah dan juga dari segi tasawur ataupun worldview ataupun ru'yah syamilah lil wujud. Ada kesinambungan dari segi itu. Yang tidak ada kesinambungan ialah cara bermain. Ya, cara bermain itu tidak sama dengan dulu. Kalau dulu mungkin yang menonjol ialah kaptennya saja. Kaptennya saja yang menonjol kerana kehebatan keupayaan pidatonya ataupun pribadi yang karismatik ataupun cara dia mengungkap persoalan dengan cara yang menarik. Jadi ada daya tarik daripada pribadi tertentu. Jadi yang menonjol ialah kaptennya. Tetapi di zaman kemudian, katakanlah 2000 ke atas, yang menonjol ialah pasukan itu, bukan kaptennya. Pasukan itu menonjol. Sebab tiap-tiap orang dalam pasukan itu ada tugas khusus, ada keupayaan khusus. Yang fullbacknya tugasnya begini. Goalkeepernya tugasnya, jangan pula goalkeeper cuba nak main tempat captain ataupun forward nak main tempat back. Walaupun dalam pasukan Brazil semua orang boleh main, boleh tukar pasukan, boleh tukar tempat. Itu training Brazilian footballers. Tapi dalam kita tahu secara umumnya gerakan pemuda banyak bergantung kepada minat seseorang, keupayaan seseorang dan juga tahap kematangan seseorang. Jadi tiap-tiap orang itu ada peranan dia. Jadi yang kita lihat ialah jangan kita cari siapa kapten yang karismatik. Kita cari tim manakah yang kohesif. Tim manakah yang sepadu. Katakanlah Jerman. Cara Jerman main. Tak ada tokoh yang menonjol, tapi tiap orang tu bermain begitu sistematik. Dan dia main sebagai mesin yang efisien. Tapi kalau tim Brazil, ya itu tiap-tiap orang boleh main sendiri-sendiri, boleh main tarian sendiri. Jadi kita mesti lihat jenis organisasi itu. Kalau organisasi agama Islam, saya lihat kesinambungan. Tapi kalau katakanlah organisasi kemasyarakatan, itu tak semestinya ada kesinambungan kerana isu-isunya berbeza. Sekarang ini isu pokok antara lain selain pada pandemik ini ialah isu alam sekitar. Zaman dulu, zaman 70-an, 80-an bukan menjadi isu besar alam sekitar. Dan sekarang pemainnya sekarang ialah dua orang perempuan yang terkenal. Satu namanya Greta Thunberg daripada Sweden, 17 tahun, menjadi hero dalam mengungkap isu-isu alam sekitar semasa. Sehingga kita pun jadi
bangun daripada tidur kita kerana digerakkan oleh seorang wanita kecil dari Sweden. Isunya ialah darurat alam sekitar, bukan darurat politik yang kita sibuk sekarang ini. Kemudian Malala Yousafzai dari Afghanistan yang ditembak di kepala hampir mati. Perjuangan dia bukan alam sekitar, ialah kebebasan wanita untuk mendapat pendidikan. Jadi dia sangat Jadi isunya sudah berubah. Oleh kerana itu tidak ada lagi, jangan kita cari kesinambungan, sebab mencari kesinambungan ialah mencari sesuatu yang tak perlu dicari. Sebab setiap zaman itu ada isunya, isu besarnya ada. Isu kita ialah isu alam sekitar, dan SDG 17 itu dijadikan agenda antarabangsa, dan kita harus lihat bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah global, bukan lagi masalah lokal. Dan dari segi itu saya kira ABIM dan juga MBM telah pun memainkan peranannya, dan ABIM sebagai gerakan Islam, pemuda Islam, begitu banyak bidang yang harus digarapi. Kalau dulu pemimpin ABIM dulu menggarap 2-3 masalah besar saja. Ya, masalah pertentangan antara sistem sekularisme dengan sistem demokrasi dan sebagainya. Dan tak timbul masalah rasuah di zaman dahulu. Sekarang rasuah menjadi bara dan sangat ini. Jadi orang yang berkecimpung dalam NDM Suruhanjaya dan gerak pertubuhan yang menekankan integriti itu sangat penting. Tapi dia tidak boleh membicarakan soalan. Jadi ada kepelbagaian isu dan kepelbagaian cara. Oleh kerana itu saya rasakan dalam soal mencari kesinambungan kita harus melihat pada konteksnya. Itulah sedikit respons saya buat masa ini. Ya, terima kasih Tan Sri. Saya akan sentiasa mengukakan soalan-soalan yang mudah, kemudian bawa sendiri. Saya lebih senang untuk mendengar persoalan itu, huraian-huraian itu. Jadi yang saya nak tanyakan, apakah kesukaran yang dihadapi oleh orang muda sekarang dalam melaksanakan idealisme dan falsafah perjuangan masing-masing, adakah mereka itu berhadapan dengan kesukaran-kesukaran yang begitu berat ataupun mereka ada kemudahan yang tertentu? Jadi kemudian saya nak balik kepada senior juga soal kesukaran itu berbanding dengan zaman dulu. Sekarang lebih sukar atau dulu lebih sukar? Mungkin saya minta daripada orang-orang muda dulu, kemudian saya nak balik kepada yang senior-senior tentang kesukaran dulu. Bagaimana kita pergi setapak demi setapak. Okey, siapa ni nak dulu ni? Jo ke? Faisal ke? Sila Faisal. Faisal dulu. Jo kata. Okey, baik. Balik kepada persoalan kesukaran yang dihadapi. Saya fikir dia sebenarnya orang muda, walau apa generasi sekalipun, mereka akhirnya melihat kepada ruang. Contoh macam tadi disebut politik, bagaimana ruang politik itu diberikan sewajarnya kepada anak muda. Kalau kita lihat kepada peratus anak muda di parlimen, termasuk juga mungkin ruang sektor pekerjaan dan sebagainya. Cuma saya melihat kesukaran ini ada cara-cara yang anak muda telah pun atasi. Itu juga yang disebut dalam Al-Quran, innamal usri yusra. Dia kesukaran itu ada kesenangan. Kalau saya ambil contoh hari ini, kita tak nafikan dalam kesempatan teknologi, akhirnya dia membugar banyak cara fikir masyarakat. Dan hari ini kalau kita lihat, sebenarnya anak muda telah pun berusaha untuk keluar daripada sistem sedia ada. Kerana apa? Kerana mungkin bagi mereka sistem sedia ada ni sistem yang mungkin kurang memberikan ruang. Akhirnya mereka cuba untuk initiate satu sistem yang baru. Kalau saya ambil contoh, mungkin yang paling mudah mungkin kadang-kadang ada satu sebilangan orang-orang sini kata tomah anak muda ni kata sebagai malas, hanya merungut. Tapi hari ini kalau kita lihat, kalau kita bawa kereta lah di KL,
saya ingat tak putus-putus lah kita lihat anak muda bawa Grab, Foodpanda dan sebagainya. Jadi ini contoh anak muda cuba keluar daripada sistem yang ada dan mereka nak menunjukkan kepada masyarakat bahawa mereka ni tidak malas, mereka rajin mencari rezeki yang halal, mereka mahu sara hidup dan ini ruang peluang yang ada yang mereka boleh manfaatkan sepenuhnya untuk mereka survive dan juga untuk mereka membina karier di masa hadapan. Termasuk juga kalau kita lihat dalam konteks hari ini dalam pelbagai ruang-ruang media sosial, hari ini anak muda lebih ke hadapan. Kalau dulu mungkin sukar untuk anak muda untuk ditemu ramah dalam RTM dan sebagainya. Ini konvensional lah. Tapi hari ini tanpa mungkin memerlukan 100% ruang, mereka ini sudah mampu untuk mencipta ruang sendiri untuk menyampaikan idealisme, menyampaikan pemikiran, menyampaikan luahan perasaan mungkin tentang apa yang mereka tidak berkata. Termasuk juga tadi dalam konteks politik. Jadi itu juga saya fikir menjadi penyebab kenapa wujudnya parti muda. Yang mana saya sendiri pun ada pro and cons lah. Saya tidaklah setuju 100% dan saya juga dalam konteks demokrasi saya meraihkan. Tapi saya juga tidak bersetujulah dengan mungkin pendekatan yang agak keras. Seolah-olah orang tua itu tidak ada berlangsung, itu kita boleh bahas kan. Tapi itu mungkin salah satu bibit yang mereka melihat bahawa mereka perlu create platform sendiri, inisiatif yang sendiri untuk mereka dapat ruang yang lebih besar. Jadi itu tentang awal saya. Terima kasih. Maknanya tidaklah berhadapan dengan kesukaran yang besar gitu kan. Saudara Jo. Ya, terima kasih Tok Mut. Saya ingat berbalik apa yang saya sebutkan pada awal tadi, apabila perjuangan asas orang muda adalah mereka mahu suara mereka didengari, bukan sekadar didengari tetapi diberikan perhatian. Maknanya golongan senior dan juga pihak pemerintah dalam konteks ini harus meminjamkan telinga mereka untuk benar-benar mendengar apa keluhan, rintihan dan perjuangan orang muda. Sebagai contoh, saya lihat mungkin ada setengah kelompok orang muda tu dianggap radikal. Dan nature saya ingat sepanjang zaman orang muda ni memang sinonim dengan semangat dan karakternya yang radikal. Cuma kita boleh cabaran kita adalah bagaimana kita nak pastikan keradikalan mereka itu tidaklah terlalu kiri dan tidaklah terlalu kanan. Saya tertarik dengan satu istilah di United Kingdom, digunakan perkataan the radical middle way. Maknanya anak muda boleh radikal tetapi masih berada di tengah, di garisan tengah, bukan far left ataupun bukan far right. Jadi cabarannya juga Tok Mut adalah kita lihat setengah anak muda ni radikal tu tak apa. Bagi saya okey, cuma kita centerkan mereka dan dengan syarat kerajaan, golongan senior harus memberikan ruang untuk mendengar mereka. Sebagai contoh kita lihat gerakan Undi 18. Gerakan Undi 18 ni dikaitkan dengan golongan yang radikal, kemudian juga dikaitkan dengan grup so-called pembangkang. Kalau kita pihak kerajaan ataupun pihak seperti MBM tidak mendekati mereka, tidak mendengar paling kurang, sekurang-kurangnya bila kita mendengar dan memahami apa aspirasi mereka, sekurang-kurangnya kita boleh dapat menyederhanakan keradikalan mereka tu. Supaya kita bawa mereka ke tengah dan bagi tempat dan ruang agar pihak kerajaan mendengar. Saya ingat itu juga peranan Majlis Belia Malaysia, kita menjadi facilitator, kita menjadi pemudah cara, kita menjadi jambatan di antara anak muda yang di bawah yang tidak ada akses dengan pihak pemerintah, dengan pihak senior, supaya kita menjembatani mereka, kita bagi mereka ruang untuk mendengar, untuk mengutarakan permasalahan mereka. Dan dalam masa sama juga kita menasihati mereka. Cabaran kita di MBM, bagaimana juga kita nak menasihati golongan muda yang radikal ni supaya menjaga adab dan tata susila. Dia tidak bermakna radikal ni perlu mencarut, menggunakan perkataan-perkataan yang tidak beradab, perkataan yang biadab. Kita tengok Tok Mut, trend anak muda di Twitter bagaimana. Bila mereka komen tu, bukan saja ekstrim tapi dengan mencarutnya, dengan bahasa-bahasanya. Ini juga Tok Mut, peranan kita sebagai senior, sebagai pemimpin belia untuk educate, mengadapkan mereka. Boleh radikal, boleh vokal, boleh kritis, tetapi dalam kerangka keagamaan dan adat ketimuran kita yang begitu halus. Saya tertarik bila saya jumpa banyak senior, contohnya
saya pernah berjumpa dengan Speaker Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim. Ya. Walaupun dia kontroversi sekarang ni, tak apa, kita tinggalkan yang kontroversi tu. Tapi kami ambil, bila kami jumpa beliau, kami terambil masa dia lebih sikit. Tapi bagaimana dia menegur kami Tok Mut dengan bahasa pantun yang puitis. Seolah-olah pukul anak sindir menantu. Maknanya dia kata, kalau pantun ni saya tak ingat, tapi dia menegur dengan penuh puitis bahawa kalau nak berurusan dengan golongan orang-orang yang penting macam dia, hormatilah masa, jangan meleret. Tapi dia pukul kita dengan pantun. Jadi kita pun boleh terima orang muda dalam keadaan bahasa yang begitu baik bagi saya. Jadi saya lihat di situ, sebelum saya berhenti Tok Mut, bahawa cabarannya adalah, satunya anak muda harus diberikan peluang untuk mereka didengari. Dan kemudian anak muda ni harus juga kita, walaupun kita bagi hak kepada mereka, tapi mereka juga kena menjaga adab mereka, nilai-nilai. Jangan mencarut sebahagiannya, jangan menggunakan perkataan-perkataan yang kesat. Jadi itu juga saya ingat cabaran kita apabila bercakap tentang soal perjuangan orang muda tu. Ya. Saya nak minta ulasan daripada orang-orang senior. Dua senior kita ni, ulas. Apa sebenarnya yang bagaimana pandangan para senior terhadap kesukaran yang dihadapi oleh orang muda sekarang? Pada pandangan saya, kita kan, saya setujulah tadi apa yang disebutkan oleh si Faizal ya. Faizal mula-mula tadi ya. Dan juga kemudian siapa lagi? Jo. Kemudian Jo. Profesor. Pandangan yang baik. Bagi saya lah, kita jangan terlampau compartmentalizekan. Ini orang muda, ini orang tua. Sebenarnya kita pun tak tahu apa isu orang muda, apa isu orang tua. Tahun-tahun 40-an, Tun Razak umurnya baru saya ingat late 20s, 30s. Orang muda lah. Ya. Tengku Abdul Rahman, muda. Sa'adun Zubair, muda. Tetapi tak timbul isu pada masa itu, ada isu untuk orang muda, ada isu untuk orang tua. Tak ada. Yang isunya tadi, seperti apa yang disentuh oleh Profesor Kamal tadi, is the contemporary issue. Isu contemporary. Isu semasa. Tahun 40-an, Inggeris yang kalah Perang Dunia Kedua, balik semula ke Tanah Melayu. Lepas tu dia nak menghapuskan kuasa raja, dia nak berkuasa balik. Jadi pada masa itu orang Melayu kata you cabut lari masa Perang Dunia Kedua. Tahun 39, 40, 41, 42, 43 you cabut lari pergi Singapura, pergi India. You cabut lari. Jadi contemporary isunya pada masa itu kita kata kita tak nak lagi awak. Kami nak merdeka. Jadi orang muda pada masa itu keluar dengan dia punya falsafah, we don't want you anymore. Kita nak merdeka. Jadi pada tahun 45, 46 sampai 57, 10 tahun tu kita berjuang, kita mencapai kemerdekaan. Jadi bukan isu orang muda, orang tua. Orang muda pun mencerita soal contemporary, isu semasa. Apa isu semasanya? Kita nak merdeka. Okey, hari ini apa isu dia? Saya ingat tak timbul isu orang muda, orang tua, orang terlampau tua. Dr. Mahathir 95 tahun. Dia bercakap lebih muda daripada orang muda kadang-kadang. Bila dia bercakap, sehingga bila dia menulis, dia punya share tu jadi berpuluh ribu orang ikut dia. Jadi orang yang dah tua tetapi cakapnya orang seperti orang muda. Jadi pada pandangan saya lah ya, hari ini isu yang ada depan kita ialah adanya mass media yang rasmi, ada mass media yang melalui handphone, Twitter, Facebook. Ini adalah social media. Ini social media yang boleh mempengaruhi
masyarakat. Jadi yang apa isu hari ini? Bukan soal tua, muda, tak ada. Apa isu yang kita hadapi? Isunya hari ini ialah bagaimana kita nak cari legitimasi misalnya. Legitimasi tentang mentadbir negara ini. Itu isu besar. Ini isu besar. Kita tak boleh lari daripada isu ini. Apa legitimasi yang nak menentukan macam mana pimpinan negara sehingga Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong terpaksa campur tangan dan membuat keputusan seperti mana yang kita telah dengar. Ini adalah isu negara, bukan isu orang tua saja. Dr. Mahathir pun membuat komen dan pemimpin-pemimpin lain pun membuat komen. Ini isu besar. Bukan, jadi itu saya kata kalau generasi yang hari ini hendak membuat satu-satu keputusan, maka dia hendaklah keluar dengan pandangan dia seperti mana orang-orang dahulu tahun 40-an, tahun 50-an. Dia keluar dengan pandangan dia, berbuat macam ni, macam ni, macam ni. Tahun lepas kita merdeka, tahun 57, 60-an, pemimpin pada masa itu, dia kata miskin di luar bandar, kemiskinan banyak, disguise unemployment, kemiskinan yang tak nampak. Jadi dikeluarkan orang daripada Kedah, pindahkan ke Pahang. Tetapi production getah ke kelapa sawitnya masih maintain volume yang sama. Bermakna ada ada pengangguran. Jadi Tun Razak keluarkan, bawa ke Pahang, daripada Kelantan bawa ke Terengganu, daripada Selangor pergi ke Johor, Johor pergi. Jadi berlaku satu perubahan pada masa itu. Ini jawapan kepada macam mana mereka mengatasi. Hari ini macam mana? Hari ini macam mana kita ni? Bagaimana ahli-ahli cerdik, yang muda, yang tak muda, macam mana nak mengatasi kemelut yang dihadapi hari ini? Ini mesti ada jawapan. Ini mesti ada jawapan. Kita ada Twitter, kita ada Facebook, kita ada WhatsApp. Kita boleh keluar seperti kata tadi MBM punya presiden kata ada boleh interview. We must come out. We must be brave enough. Kita kena berani mengeluarkan pandangan kita supaya ada kebaikan. Ada kebaikan yang akan boleh diperolehi selepas ini. Terima kasih Tan Sri. Menarik. Nanti saya rasa perbincangan lepas ni kita lebih lagi apa semua sekali kan. Saya nak minta Tan Sri Kamal bagi pandangan dia pula. Terima kasih Prof. Terima kasih Tan Sri. Saya nak simpulkan tadi soalannya, apakah kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh perjuangan orang muda kan? Saya simpulkan kesukaran itu dalam 6 rintangan atau kendala, istilah Indonesianya kendala atau rintangan. Yang pertama rintangan minda, yang kedua rintangan institusi atau rintangan media, yang ketiga rintangan kerangka politik atau sistem politik, yang keempat rintangan budaya, yang kelima rintangan ekonomi, yang keenam rintangan undang-undang. Yang pertama rintangan minda. Itu umpamanya begini, dalam dunia hari ini, dunia peperangan kita bukan sekadar peperangan secara konvensional, is a battle of ideas, peperangan antara idea. Dan siapa yang frame idea? Yang frame idea ialah kuasa-kuasa barat. Yang hatta Islam itu sendiri, definisi Islam itu dia yang buat. Dia kata, ini Islam moderat, ini Islam radikal, ini Islam fundamentalist, ini Islam ekstrim. Islam yang dia terima dia kata moderat. Yang moderat itu yang tak ikut syariah, tak suka syariah. Jadi dia yang mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan agama. Ini ialah framing minda
dia framekan cara berfikir kita. Kita terperangkap dalam cara berfikir itu. Kita pun rasa, wah, saya ni selama ini rupanya saya ni fundamentalist, jadi saya nak keluar daripada ini. Saya nak jadi moderat sebab yang dia terima ialah moderat. Lalu Pakistan pun kata dia moderat, Indonesia pun kata ya kami adalah umat moderat dan sebagainya, menyesuaikan dengan definisi yang dibuat oleh kuasa barat. Jadi kita kena berani mengatasi rintangan framing of ideas yang dibuat oleh barat. Sama juga dengan LGBT. Ya, katakanlah dalam di barat LGBT itu suatu hak asasi manusia. Dan kalau nak kahwin sejenis itu kebebasan individu. Kenapa kita ini? Jadi banyak juga pemuda yang terpengaruh dengan idea seperti itu. Jadi kita harus berani, apalagi kalau kita datang daripada perjuangan Islam, berani memecahkan monopoli framing of ideas tadi. Yang kedua, institusi rintangan institusi media. Media barat ataupun media tempatan, media tertakluk kepada kepentingan-kepentingan, sama ada kepentingan politik atau kepentingan ekonomi atau kepentingan kelompok atau kepentingan keluarga. Terpulanglah. Ya, tiap media itu ada vested interest di belakangnya. Dan perjuangan generasi muda ataupun orang muda ada kalanya tidak serasi dengan vested interest, katakanlah BBC, dengan vested interest New York Times, vested interest Washington Post, vested interest dari Jepun ataupun mana-mana ya. Jadi itu sukar kita menembusi rintangan prejudis media itu. Jadi kita perlu media kita sendiri ataupun kita memberikan pendedahan yang lebih baik kepada media-media ini supaya prejudis, prasangka dan Islamofobia yang terpendam itu, sama ada terpendam ataupun wujud secara zahir, itu dapat dikurangkan. Umpamanya saya lihat bagaimana Mariam Petronin yang wanita Perancis yang sekarang ini memberitahu Macron bagaimana sebenarnya dia dilayani sangat-sangat baik, dan sangkaan-sangkaan buruk prejudis itu ialah sangkaan yang dibuat-buat oleh media Perancis ataupun ahli politik Perancis. Jadi kita harus menembusi rintangan media yang berprasangka dan mempunyai vested interest. Yang ketiga ialah sistem politik ataupun kepentingan politik golongan tua. Golongan tua merasakan dia serba tahu. Golongan tua merasakan dia banyak pengalaman. Golongan tua merasakan dia lebih bijak. Jadi dengan secara tidak sengaja golongan tua melakukan monopoli wacana politik, diskurs politik itu limited kepada apa yang sesuai dengan parti tertentu. Yang tak sesuai itu tak dibenarkan masuk, terpinggir. Jadi sehingga ada pemuda yang nak buat parti pemuda pula kan, parti belia. Jadi itulah kerana ruang tidak diberikan, peluang tidak diberikan, dan adanya kontrol secara tidak langsung daripada atas. Kemudian yang keempat ialah rintangan budaya. Saya balik kepada zaman kaum muda, kaum tua dulu. Buya Hamka mewakili kaum muda berhadapan dengan rintangan budaya Minang yang memberikan yang meletakkan adat mengatasi syariat. Lalu timbullah perjuangan kaum muda menentang itu, akhirnya timbullah kesepakatan bahawa adat bersendi syariat. Itu lebih baik. Jadi budaya tempatan kita pun banyak aspek-aspek budaya yang memberi terlalu banyak penghormatan pada golongan tua kerana dia tua, bukan dia bijak kan. Bagi saya yang pentingnya adalah kebijaksanaan, kematangan dan kewarasan berfikir, terserah umurnya muda ataupun tua. Yang kelima ialah rintangan politik.
rintangan politik. Generasi muda ingin membantu katakanlah golongan miskin bandar di PPRT umpamanya, miskin bandar, dan mereka ingin membantu, dan apalagi yang banyak pekerja yang hilang pekerjaan di bawah pandemik COVID-19 ini, dia perlu kepada keuangan, bantuan keuangan, dan institusi-institusi keuangan seperti bank-bank tidak mudah untuk mengeluarkan wang untuk kepentingan itu sebab tidak ada return, tidak ada return on investment. Cuma atas dasar apa nama ni social tanggungjawab social responsibility, corporate social, corporate CSR ya. CSR. Dasar itu dia mungkinlah bagi, tapi tidak semua pun kan. Sikit. Dan akhir sekali ialah rintangan undang-undang. Begitu lama apa namanya ni undang-undang AUKU menghalang kebebasan mahasiswa. Begitu lama, dan cuma baru dalam 5-6 tahun belakangan baru ada kelonggaran. Tapi itu pun masih ada lagi lah semangat lama tu nak mengongkong tu masih ada lagi. Jadi itu, dan mungkin kita boleh satu lagi mungkin juga bagi orang perempuan, yang keenam saya boleh tambah ialah adanya yang dinamakan ceiling glass, ceiling kaca, ceiling kaca yang menghambat kemajuan wanita untuk maju ke depan. Kerana dikontrol oleh lelaki-lelaki yang mempunyai kepentingan, dia tak mahu adanya wanita yang lebih baik, lebih bijak daripada dia untuk mengambil tempat dia. Jadi adanya ceiling kaca itu harus ditembusi juga. Itulah antara 6-7 rintangan yang saya dapat fikirkan, dan saya setuju dengan pandangan-pandangan anak-anak muda Faisal dan juga Jufitri tadi. Okey, terima kasih Prof. Saya ambil satu persoalan saja yang iaitu kombinasi daripada apa yang disebut oleh Tan Sri Ahmad Taib dan apa yang disebut oleh Tan Sri Kamal Hassan. Satu persoalan iaitu kongkongan dan monopoli orang tua. Dulu katanya sejak pada Tengku Tun Razak, Tengku Razali, Tok Mahathir, apa semua sekali, semua pemimpin itu orang muda-muda semua. Kemudian bila berlaku kongkongan sampai hari ini, kalau kita masuk politik lah, rebutan yang ada pada sekarang ini pun rebutan antara orang tua. Jadi menyukarkan orang muda untuk naik. Saya nak buka persoalan ini kepada semua, sama ada yang junior atau senior, kita cuba ambil satu kita luaskan sikit perbincangan kita pada hari ini di situ. Pada pandangan saya, Prof. Pada pandangan saya, sebenarnya tak wujud kongkongan. Tak wujud kongkongan. Cuba tengok seniman P. Ramlee. Akhir tahun 40-an, 50-an, 60-an. Beliau begitu berpengaruh kerana kebolehan yang luar biasa, skrip yang luar biasa, tema cerita yang luar biasa, pendekatan yang luar biasa, lagu-lagu yang luar biasa, lakonan dia yang luar biasa. Tak ada siapa kongkong dia. Ini kebolehan. Ini kebolehan. Sehingga kan filem dia, lakonan dia dianggap terbaik di Asia. Disukai oleh orang Cina, orang India. Disukai oleh penonton-penonton di Brunei, di Singapura, di Indonesia. Tak ada kongkongan. Ini maknanya kebolehan luar biasa. Padahal pada masa itu, tahun akhir 40-an, kita di bawah pemerintahan British. British, ada ISA kawal semua. Dan ada macam-macam orang putih dia kawal. Tetapi melalui kebijaksanaan P. Ramlee. Dia punya kebijaksanaan. Dia berjaya mengeluarkan cerita-cerita yang banyak diikuti oleh anak-anak muda. Siolan dia, sikat rambut dia,
dia punya lagu dia, dan dia punya bahasa dia banyak menjadi ikutan. Ini yang perlu kepada anak-anak muda hari ini. Anak muda hari ini dia lebih banyak pendedahan yang ada. Dia ada YouTube. Siapa boleh kawal YouTube? Banyak ada cerita-cerita kartun-kartun yang keluar di YouTube, yang dikeluar oleh Rusia, yang dikeluar oleh Romania, yang diikuti oleh anak-anak muda sekarang. Anak-anak kecil-kecil yang 5 tahun hari-hari tengok kartun itu. Siapa boleh kawal? Kita ada YouTube, kita ada Facebook, kita ada Twitter, ada WhatsApp. Media itu terlampau banyak sekarang ini. Tetapi kalau kita tak ambil, orang yang bermodal besar yang akan ambil, dia akan iklan dia akan iklankan dia punya produk-produk, dia yang akan menguasai. Apabila kita tak ambil, jadi saya mencabar anak-anak muda ni. Anak-anak muda jangan terlampau harap kelonggaran ni ditatang-tatang. No. Macam mana Jack Ma, ya? Jack Ma yang begitu berjaya di China. Macam mana? Itu satu sistem yang kongkongannya sangat kuat. Bukan sistem kapitalis. Sistem kongkongan yang sangat kuat, tetapi dia berjaya. Dia gunakan akal fikiran dia. Jadi anak-anak muda hari ini tak boleh nak rasa mesti ada satu nak taruh buai laju-laju supaya dia dapat. Tak boleh. Anak muda kena keluar, gunakan media-media yang ada, gunakan Twitter, gunakan Facebook, gunakan media-media yang sosial yang banyak. Mesti menjadi lebih kreatif. Zaman dulu, zaman dulu, Piramli saya sebut tadi, zaman dulu, Tun Razak, dia boleh keluar macam-macam, dia buatnya mengatasi kemiskinan seperti saya sebut tadi, kemiskinan luar bandar. Hari ini kemiskinan bandar. Apa anak-anak muda buat? Apa anak-anak muda buat? Kemiskinan di bandar ni. Okey. Macam mana cara nak diatasi? Who will be the juru cakap anak muda yang nak tengok yang gelandangan yang banyak ni? Adakah semua kita kata semua kerajaan, semua kementerian ada pecah jalan di depan pun panggil JKR buat. Jadi kita semua suruh orang lain buat. Ini mentaliti yang tidak progresif. Kita kena ambil kesempatan, kita kena cari kesempatan, gunakan apa yang ada untuk memperbaiki. Jadi anak muda mesti berada di barisan hadapan. Kalau melawan COVID pun itu semua satu barisan hadapan. Jadi mengatasi bangsa ni pun kena ada barisan hadapan. Kena mengatasi. Jangan duduk seronok-seronok nak tunggu apa bantuan. Ini bukan. Kalau kita macam ini dulu, kita tak merdeka. Kita tak akan merdeka. Jadi saya cabar ni, presiden semua ni, ABIM dengan MBM ni, saya cabar tuan-tuan semua, come out with what kita kena buat zaman sekarang, bukan tunggu. Okey Tan Sri, sebelum Tan Sri Kamal bagi ulasan dia, takut sejuk saya nak balik kepada orang-orang muda. Cabaran daripada Tan Sri tadi, macam mana kita, jadi rupa-rupanya bukan di Kongkong. Saya ingat kau orang tua Kongkong. Rupa-rupanya orang muda tidak merebut peluang itu. Macam mana? Siapa nak mula dulu? Baik, terima kasih Tan Sri ya. Saudara Jupri nak jawab dulu kah? Selah. Okey, saya setuju dengan apa yang saya setuju dengan apa yang disebut tentang anak muda harus merebut peluang. Dan sebenarnya untuk maklumat Tan Sri ya, mungkin kalau bila sebut tentang bangsa yang bergantung, bangsa yang tidak merebut peluang, saya amat terkesan dengan buku Syed Hussein Alatas, Mitos Peribumi Malas.
Mungkin agak sinikal ya, tapi saya harus menyatakan apa yang sebenarnya yang berlaku. Kalau kita lihat ya, tahun 70-an ada satu buku yang dikeluarkan oleh UMNO, Revolusi Mental, yang meletakkan bangsa Melayu ni sebagai bangsa yang bergantung, bangsa yang tidak boleh mandiri, yang hanya mengharapkan bantuan. Jadi sebab itulah Syed Ustaz Alatas menulis buku Mitos Peribumi Malas untuk lawan pemikiran yang sebenarnya bila disebut tentang kongkongan, seolah-olah diwujudkan mitos bahawa bangsa Melayu ini ialah bangsa yang tidak boleh mandiri, tidak boleh bebas, tidak boleh bangkit, bangsa Melayu yang hanya perlu diberikan bantuan sahaja. Jadi balik pada persoalan ini, memang sebenarnya kami anak muda dalam konteks ini, sebab tu kami mengangkat terutama ABIM, kami mengangkat gagasan yang dibawa oleh Syed Ustaz Alatas. Sebab bagi kami, kalau mitos ini tidak dipadamkan, kerana mitos ini masih berlalu, masih berkumandang, buku Revolusi Mental ini tidak pernah lagi dijawab oleh Parti UMNO sendiri sebagai sesuatu yang salah. Tapi dijawab oleh academician, tokoh akademia seperti Profesor Ungku Aziz dan juga Syed Ustaz Alatas. Jadi ini adalah merupakan perjuangan yang kita bawa sebenarnya. Selain daripada kita merebut peluang, kita juga seperti yang disebut anak muda, kita nak keluar daripada naratif mitos orang Melayu khususnya atau anak muda yang hanya duduk diam. Jadi dengan perjuangan untuk keluarkan kita anak muda bangsa daripada mitos ini, maka kita akan dapat insya-Allah memastikan bahawa anak muda ataupun generasi muda dapat merebut peluang. Dan saya amat menghargai apa yang Tan Sri sebut. Memang cabaran tu cabaran yang valid. Anak muda, terutamanya lah anak muda bangsa Melayu itu harus merebut peluang, dan ia harus dimulakan dengan rasa perasaan struggle perjuangan untuk keluar daripada mitos kerangka pemikiran orang Melayu itu bangsa yang hanya harus disuap, hanya bergantung kepada bantuan dan sebagainya. Terima kasih. Ya. Tunggu dulu Tan Sri, saya nak pergi kepada Jo. Macam mana Jo? Terima kasih. Sebenarnya tak adil juga bila kita mengeneraliskan, maknanya kita terlalu generaliskan bahawa orang muda semua tunggu suapan. Apa yang saya nak sebutkan awal-awal tadi adalah isunya apabila kita tak menangani isu asas ini, jurang di antara generasi, maka kita tidak boleh membina sebuah ummah negara yang kukuh dan kuat. Dia bukan persoalannya orang muda ada compartmentalize, dia tidak ada isu tu. Tapi isunya adalah bagaimana kita nak memperkuatkan satu pasukan ummah yang kuat, kombinasi di antara tua dan muda. Dia betul, saya setuju pada Tan Sri bahawa tidak timbul isu tua dan muda. Tapi realiti yang berlaku di akar umbi, ini yang dipercakapkan oleh orang muda. Yang kita kena address dan kita kena educate mereka bahawa dia bukan soalan tua dan muda. Jadi apabila kita generaliskan bahawa semua orang muda macam tu, itu bagi saya satu pukulan kepada orang muda bahawa seolah-olah orang muda semua malas. Tak. Orang muda fikir soal kecil saja, fikir soal beza tua dan muda. Tidak. Kita di MBM pun kita dah, bila COVID melanda, kita antara frontliner seluruh Malaysia. Di gabungan kita ada pengangkapnya, seluruh Malaysia kita bergerak. Supply PPE, kemudian Majlis Belia Sabah, kita antara frontliner yang ke depan. Itu tidak ada pertikaian, memang kita ke depan. Soal bila kita bincang soal election reform committee, kita engage dengan Tan Sri Rashid selaku pengurusi, kita kemukakan semua idea dia besar kita. Apa yang anak-anak muda nak tentang reformasi pilihan raya. Maksudnya kita tak bincang soal kecil, kita provide the solution. Cuma kadang-kadang pendekatan kita tak nak terlalu bising. Kadang-kadang pengalaman kami bila kita lihat beberapa tokoh, mereka ni bising ke depan, sebenarnya ting kosong aja. Tapi tak ada isi. Tapi orang minat yang benda-benda yang buat bising, komen sana, komen sini, tapi isi tak ada. Tapi kita setuju dengan, kita perlu juga buat bising, tapi masa sama kita kena provide solution. Sebab itu kita engage dengan Election Reform Committee. Kita terlibat dengan Senator Yusuf. Okey. Jadi maknanya maknanya orang muda pun sedang berusaha. Cuma saya nak bagi satu wakil falsafah kita dalam Sarah, silakan.
Kita juga Setuju. menghantar wakil kita dalam majlis konsultasi kanak-kanak untuk lihat hak kanak-kanak. Maknanya orang muda dia tak bincang dah soal-soal kecil tu. Cuma realiti di akar umbi, budak kampung, budak felda, budak ni kita kena educate mereka supaya mereka juga bincang soal-soal besar, soal kemiskinan, soal rasuah. Kita berada dalam panel perundingan pencegah rasuah. Kita bagi idea-idea yang diperjuangkan oleh Profesor Syed Hussein Alatas yang very consistent on isu-isu rasuah, kita juga perjuangkan dan kita nyatakan pandangan-pandangan kita. Jadi di situ saya nak betulkan bahawa betul macam Tan Sri sebutkan tadi bahawa awal-awal kemerdekaan dulu kita ada Tun Sardon Jubir. Tun Sardon Jubir, Presiden MBM yang ketiga. Juga orang anak muda. Maknanya mereka, saya setuju bahawa orang muda jangan hanya minta sana, minta sini, tapi bergantunglah pada kekuatan mereka. Cuma isunya di sini, saya nak sebutkan bahawa bagaimana kita boleh bekerja satu pasukan yang kuat, golongan muda dan tua bergabung tenaga. Itu isunya. Supaya kita boleh bina sebuah negara, ummah yang kuat. Jadi saya setuju dengan Tan Sri tadi bahawa tak ada timbul dah isu muda dan tua, cuma bagaimana kita nak synergize kekuatan antara muda dan tua untuk negara. Tak adil kalau saya tak balik pergi tanya Prof Kamal. Ya, saya lihat ulasan daripada Prof Kamal. Terima kasih Prof. Alhamdulillah banyak benda yang dapat saya pun seronok dah ni perbincangan ni. Okey. Prof Mahmud nampak semakin muda nampaknya. Baik, saya begini, saya rasa saya setuju juga idea jangan kita over generalization ya. Dalam hal ini kita harus lihat episod-episod dan faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak mudah membuat satu generalisasi. Dalam soal politik, saya secara pribadi saya tidak buat kajian, tapi secara pribadi telah berjumpa dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh parti politik yang senior yang memandang diri mereka itu sangat hebat, seperti indispensable. Maknanya kalau dia tak ada dalam parti itu tak boleh ke mana. Kalau dia tak, jadi peluang untuk anak muda itu memang kuranglah. Sebab golongan tua ini merasakan, bukan semualah, saya pun tidak generalize. Saya berjumpa bukan seorang, bukan dua, malah lebih daripada itu yang merasakan bahawa mereka hanya tuju ke atas saja. Tidak timbul sedikit pun pemikiran bahawa ada masanya saya harus undur. Timbul tu retreat ataupun retire, tak ada dalam istilah mereka. Yang ada tu macam mana saya nak pergi ke depan lagi. Sebab saya ni entah macam mana sangat-sangat diperlukan dalam parti. Jadi timbullah sikap mempertahankan status quo. Mempertahankan status quo kerana dan juga di kalangan kata warlords di grassroots itu. Warlords itu mungkin merasa bimbang dengan kemunculan beberapa orang pemimpin muda yang lebih berbakat, yang lebih berpendidikan, yang lebih katakanlah merendah diri, yang lebih baik pergaulannya. Mereka merasa tercabar dengan kemungkinan golongan muda itu naik dalam parti yang sama. Bila saya bercakap ni memang ada tokoh-tokoh tertentu. Bukan imajinasi saya. Sebab dalam 70 tahun saya berumur, saya telah berjumpa dengan tokoh-tokoh ini dan sebahagiannya adalah murid-murid daripada UIA juga kan. Jadi memang ada contohnya yang sikap mempertahankan status quo just for the sake of status quo ataupun kerana menjaga kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan katakanlah cawangan, cabang, ranting dan sebagainya. Jadi warlords main peranan itu. Dan Dr. Mahathir satu waktu cuba nak mengatasi bagaimana pengaruh warlords ini dapat dihapuskan. Jadi bagi saya kita tak boleh nak katakan tidak ada langsung tekanan ataupun kongkongan. Saya kira
ada kongkongan dalam tempat-tempat tertentu dan di setengah-setengah negeri. Mungkin waktu Tan Sri Mat Taib di Selangor mungkin tidak ada benda itu, tapi di tempat lain ada. Jadi kepentingan peribadi itu menjadi masalah untuk golongan muda bangkit. Sebab pernah saya tanya pada kawan-kawan dalam parti yang sama, saya tanya kenapa si A itu tak boleh naik, sedangkan saya nampak si A itu memang bagus, kalau dia naik mungkin penyakit-penyakit dalam parti itu mungkin hilang. Dia kata, you tahulah Prof, ada orang yang sekat dia naik. Kan? Tak boleh naik pasal dia lebih baik perangainya, dia lebih diterima oleh masyarakat, dia lebih merendah diri, dia tidak ada kes-kes rasuah. Jadi kalau dia naik mengancam kedudukan pemimpin yang sedia ada. Okay. Cantas lah tu. Okey lah. Cantas. Di Kelantan kita cah keting kan? Cah keting. Cah keting di Kelantan. Cah keting. Baik, okey. Apa ni, saya nak wujudkan di sini. Boleh tak kita masuk dalam budaya politik, budaya bahawa kita berada di situ hanya buat sementara. Dan keadaan kita di situ ialah amanah daripada Allah. Apabila kita tidak dapat melaksanakan amanah, kita sedia undur, bagi peluang pada yang muda naik ke atas. Jadi sebab kuasa itu, power dalam Islam bukannya privilege, tetapi amanah daripada Allah. Sebab itu waktu waktu zaman Mubarak, kan di Mesir begitu lama Mubarak memerintah, tentera, jeneral dan sebagainya, dan dictatorship military, akhirnya rakyat sudah bosan. Sebab cuba bayangkan Prof, adanya pilihan raya 99.9 bersetuju dia kekal kan. Jadi akhirnya timbullah slogan kifayah. Cukuplah. Jadi rakyat sudah bosan, akhirnya cukuplah. Jadi maknanya kena ada kesedaran, cukuplah masa aku, berilah peluang untuk orang lain pula. Kalau ini dapat ditanamkan dalam budaya parti politik, insya-Allah peluang untuk anak-anak muda naik menggantikan kepimpinan akan lebih besar lagi. Terima kasih, Prof. Saya harap para penonton kita berpuas hati dengan perbincangan kita pada hari ini. Dan saya nak pungut satu cadangan yang dikemukakan oleh Joe, iaitu keperluan bekerjasama di antara generasi senior dengan generasi muda. Saya nak timbul perkara ini. Siapa dia nak ambil dulu? Silakan. Kalau boleh saya tambah Prof, apa yang Tok Mut sebutkan tadi. Itulah perjuangannya, maknanya sekali lagi saya tegaskan bahawa dia tidak timbul isu tua dan muda. Perjuangan kami bagaimana yang muda pun kita kena educate bahawa pentingnya mereka merujuk, menghormati yang tua. Kadang-kadang kita lihat senario sebahagian daripada orang muda, saya tak kata semua, sebahagian yang menganggap orang tua ni tak penting, kita saja yang bagus, mereka tak faham kita. Apa perjuangan kita? Nak merapatkan golongan yang muda sebagaimana formula hadis Nabi SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Slogan hadis Nabi ni kita nak realisasikan bahawa yang muda kena bekerjasama dengan yang lebih senior dalam erti kata meminta nasihat, meminta hikmah, meminta panduan. Persis sebagaimana bila saya membaca satu kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad As-Salabi, sejarawan Libya terkenal, menulis tentang kitab Fatih Al-Qastantaniyah. Saya sebut contoh ni ketika saya berucap dalam majlis perundingan belia negara, saya sebutkan bahawa orang muda tidak boleh rasa diri dia hebat tanpa bimbingan dan dukungan daripada golongan senior. Ambil contoh yang saya sebutkan tadi, Sultan Muhammad Al-Fatih disebut sebagai Fatih, pembuka kota Istanbul. Tapi Fatih maknawi, istilah ni digunakan oleh Syekh Muhammad As-Salabi, bahawa Fatih maknawi ni adalah Syekh Syamsuddin Aq, iaitu guru kepada semua. Fatih inilah yang memberikan nasihat, semangat, dorongan. Maknanya pentingnya kombinasi tua dan muda di situ. Yang muda tak boleh nak claim kata, oh kita saja yang tua ni sudah-sudahlah. Bagi saya tak setuju. Kita perlukan nasihat, hikmah, wisdom yang hari ini kita dapat daripada kedua-dua Tan Sri ini adalah hikmah, wisdom yang kita perlukan.
Ya. Dan dalam masa yang sama juga kita nak educate yang senior menghormati dan bagi peluang. Yes, kita setuju juga anak muda bukan sekadar minta tempat, minta itu, minta ini. Mereka kena proof bahawa mereka layak untuk mendapatkan hak tersebut. Bukan sekadar sebab kami muda, kami dapat. Tak, kita pun tak setuju. Muda, ada capacity, ada capability, ada kompetensi, barulah mereka boleh mendapatkan hak-hak mereka. Jadi, untuk itu, saya sebutkan masa dalam forum pertama saya waktu tu Tok Mut bahawa pentingnya kita tarik dengan konsep mentor-mentee yang Majlis Dakwah Negara buat hari tu. Maknanya kita ada 70 eminence elders yang jadi mentor, pilih 5-6 mentee yang mereka train, yang mereka curahkan pengalaman-pengalaman. Saya sentiasa minta para senior macam Tan Sri Kamal Hassan, Tan Sri Muhammad menulis pengalaman peribadi mereka. Sebab saya yakin pengalaman peribadi ni, personal account ni penting untuk golongan muda baca. Sebab itu saya suka membaca buku-buku yang ditulis, contohnya macam Tok Mut pun ada tulis apa, Budak Surau kan. Itu baru permulaan. Permulaan. Ya, saya beli buku tu dan saya baca. Saya hargai. Tidak saya boleh hadiah. Profesor Kamil. Itulah Tok Mut lambat cakap kan. Kau tak, saya tak beli gitu. Buku Prof Kamil Majid. Kami beli, kami baca. Sebab kita appreciate. Kita tak akan dapat pengalaman-pengalaman peribadi tu kecuali bila para senior menulis. Banyak lagi lah yang jadi saya cadangkan supaya konsep mentor-mentee tu kita hidupkan, kita revive semula, dan kita nak sesi macam ni lebih banyak lah kita dapat belajar daripada kedua-dua Tan Sri. Dan jangan lupa juga kita ada satu istilah reverse mentoring. Yang senior pun kena belajar juga dengan yang muda. Sebab yang muda dia juga pakar pada ilmu pada zaman dia. Wallahualam. Okey, terima kasih. Siapa nak sambung ni? Saya nak buka betul. Cuba sambung. Orang muda dulu. Betul. Okey, baik. Ringkaslah. Bagi kami di Mereka Abim, sebab tu kadang kita kena faham dah contextualization. Sebab kita tidak mahu juga semangat berkobar-kobar ni terlalu terikut dengan situasi yang global tanpa melihat kepada konteks. Sebab tu bagi kita kadang-kadang ianya perlu ada elemen-elemen lokal. Ialah balik kepada kalau budaya kita, budaya mungkin menghormati, budaya menghargai. Sebab budaya menghargai ataupun penghargaan ni penting. Sebab kalau kita tidak ada budaya menghargai, seolah-olah kita reject orang-orang senior. Seolah mereka ni tidak buat apa-apa langsung yang relevan. Seolah mereka ini tidak meninggalkan yang baik. Jadi satu dalam konteks ni, dalam budaya setempat, ia amat penting sebagai, saya fikir sebagai penjaring ataupun mungkin sebagai titik tengah. Sebab mungkin kalau di barat tu tidak ada konsep-konsep budaya halus, budaya halus yang tadi saya sebut, menghargai, menghormati. Dan budaya inilah, bila sebut tentang budaya, budi dan daya, maksudnya budaya aras tinggi. Budaya ini sebenarnya dia menjadi titik tengah, titik temu antara orang muda dan orang senior. Jadi tanpa budaya, mungkin kita tidak boleh mencari titik temu ataupun tanpa budaya fikir setempat, local genius yang ada dalam kalangan masyarakat Melayu ini, sukar untuk suatu kita lihat kalau di barat itu berlaku pertempuran antara muda dan tua. Malah ada juga yang terikut-ikut nak jadi mungkin pemimpin nombor 1 dalam usia yang terlalu muda mengikut di barat. Tapi akhirnya balik pada kita harus ada education of the value. Kita harus ada pendidikan watak dilandasi dengan semangat budaya konteks lokal yang tadi saya sebut. Kita harus menghormati dan menghargai. Itu adalah merupakan jaminan kepada keharmonian antara yang senior dan juga yang muda. Dan benar, orang muda ni terlalu idealis nak buat semua benda, tapi betul yang saya sebut, budaya ini, setempat ini yang menjadi kayu ukur dan juga menjadi penyeimbang keseimbangan antara yang muda dan tua. Dan kita amat, kalau di peringkat Abim, kita ada mantan-mantan Abim disebut sebagai wadah dan sebagainya. Dan banyak apabila kita buat aktiviti-aktiviti Abim, kita banyak merujuk kepada apa yang
disumbang sarankan oleh orang-orang yang lebih senior dengan kita insya-Allah. Dan insya-Allah yang paling penting juga kami ABIM kami sentiasa mengharapkan doa daripada orang-orang senior sebab kami melihat senior ini seperti yang disebut oleh Imam Al-Ghazali kalau orang muda melihat orang tua tu kita harus melihat orang tua yang telah banyak amalnya. Jadi kami ABIM apabila kami engage dengan orang-orang lebih senior, kami melihat dari sudut itu orang senior ini lebih banyak amalnya kepada Tuhan dan insya-Allah doa-doa mereka ni dimakbulkan dan apabila kami bertemu dengan orang senior kami amat mengharapkan doa daripada orang-orang senior supaya kami dapat berjaya insya-Allah. Terima kasih. Okey, terima kasih. Tan Sri. Macam mana? Nak respon? Saya dulu lah ya. Ya, sila. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Profesor Zudi. Yang saya tengok Mahmud Zudi. Yang sejak kian lama you are sekarang ni satu ikon. Yang menonjolkan idea-idea. Macam ini juga apa yang dibuat oleh Piramli dulu. Menonjolkan idea dan digemelingkan idea, cantumkannya orang muda, orang politik, orang akademik, orang bawakan, rangkumkan. Maknanya kalau dalam bahasa Mendeling lah ya. Dalam bahasa Mendeling dia punya syair dia macam pantun dia. Ulang berjolok-jolok, ulang merpudi-pudi, rap-rap sudina, ida modinan. Maknanya jangan ke depan terlampau laju sesuatu orang, jangan ketinggalan seseorang itu, jangan terlampau ke kiri ke kanan. Mari rap-rap sudina, maknanya kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama bergerak menuju kepada matlamat. Jadi kepada saya orang muda, orang tua nak diadunkan kerana kadang-kadang bila orkestra tu tak ada konduktor yang menyusunnya, masing-masing buat. Ada yang nak tubuh parti belia ni pasal apa ni? Nak tubuhkan parti belia. Saya ingat tak boleh. Besok dia tak saya pun dulu masa jadi ketua pemuda UMNO umur saya baru 32. Bukannya sekarang. Sekarang dah bukanlah belia lagi, tetapi saya menjadi ketua pemuda UMNO. Pada masa itu bergerak bersama. Saya punya ketua UMNO bahagian pada masa itu dekat 50. Tapi kita bergerak bersama-sama dan akhirnya dia masyarakat di situ fikir baru sudah sampai masanya mengalihkan kepimpinan ni. Jadi saya ambil alih. Saya pun muda. Tapi macam mana pengalaman saya cara mengambil alih itu tak ada dengan goncangan-goncangan. Betul. Dan saya berjaya menjadi pemimpin pada tempat saya. Lepas tu saya jadi wakil rakyat, saya jadi menteri besar. Jadi pengalaman saya ni tak adalah yang nak bertembung tu tak ada. Jadi tak payahlah kita macam parti Republican dan Demokrat di Amerika Syarikat. Dia tak ada tak payah tubuh parti banyak-banyak, pecah aja tubuh parti, pecah aja tubuh parti. Dia kekal dah beratus tahun. Itu dah beratus tahun. Jadi dia dah tua dia dalam sistem dia tu. Dah tua dia mengikut sistemnya tu, bila dah habis keluar orang lain ambil alih. Jadi selamat. Ini yang kita kena belajar ni. Jadi apa yang Profesor Mahmud kemukakan ni, saya syukur pada Allah lah. Tak banyak orang lain yang buat macam Prof. Prof pun ada credibility. Teruskanlah adunan. Lain kali panggil pula perempuan, nanti perempuan merajuk pula. Jadi kita kena gemblengkan semua supaya kita akhirnya sampai kepada destinasi yang kita tuju. Nanti orang kata saya anti perempuan pula. Itulah. Pertama, ada nak bagi? Okey, baik.
Saya ada satu perkara lah yang saya rasa satu aspek perjuangan orang muda yang kita tidak bincang langsung hari ini. Yang saya kira, tapi ada disinggung-singgung tentang kontekstualisasi semasa, merujuk kepada waqi' Malaysia. Dan Prof Mahmud antara tokoh yang menonjolkan perlunya pemikiran Islam itu berdasar kepada realiti Malaysia, waqi' Malaysia, manhaj Malaysia. Satu daripada realiti Malaysia yang kita tidak sentuh langsung dalam perbincangan selama 2 jam ini ialah realiti kepelbagaian agama dan kepelbagaian ras ataupun etnik yang semakin menimbulkan masalah dengan polarisasi kaum yang semakin meruncing akibat daripada masalah politik dan sebagainya. Dan perjuangan orang muda, apalagi perjuangan yang berdasar pada agama dan juga MBM yang berpegang kepada suatu wawasan kebangsaan yang dapat menyatukan semua generasi muda dan pertubuhan dia, ialah bagaimana pertubuhan-pertubuhan ini dapat menampilkan program, slogan, wawasan yang inklusif tadi, yang mengambil kira bahawa hampir 50% rakyat Malaysia ini bukan beragama Islam dan mereka sedang dibuaikan dengan prejudis daripada Islamofobia dari barat setiap hari. Jadi satu dari aspek perjuangan generasi muda ialah menukar imej yang negatif itu, menukar imej itu. Ini tentu sekali melibatkan generasi muda, tua, semua sekali. Bagaimana kita bersama menukar imej Islam yang semakin digelapkan oleh media barat, oleh sistem politik barat, terutama sekali kalau di Eropah, Perancisnya, tak kurang juga Amerikanya, tak kurang juga daripada negeri lain termasuk Israel. Jadi saya fikir sekarang ini barangkali ini keutamaan. Harus ada frontliners juga berhadapan dengan polarisasi kaum yang semakin ini. Kena ada orang-orang yang boleh berdialog dengan beradab, boleh diterima kerana dia menghayati adab al-ikhtilaf, dia menghayati adab at-ta'awush as-silmi, peaceful coexistence antara kaum dan agama yang diajar oleh Islam itu. Jadi kalau ini dapat kita tonjolkan dan dijadikan suatu agenda negara yang besar, barangkali sebahagian daripada masalah politik dapat selesai. Sebab masalah politik juga timbul daripada prejudis-prejudis yang dikipas oleh media dan juga oleh aliran Islamofobia. Jadi saya mengharapkan kalau bolehlah kita menunjukkan apa yang disebut oleh Syekh Yusuf Qaradawi, insaniyatul Islam, kemanusiaan Islam itu. Dan antara beberapa khasais ammah lil Islam ialah al-insaniyah, kemanusiaan. Tapi kemanusiaan yang tidak sama dengan humanism sekular di barat. Kemanusiaan berasaskan tauhid, kemanusiaan berasaskan kita ini hamba Allah. Tetapi dan juga dihuraikan cukup baik dalam tulisan-tulisan saya kutub dalam Fizilal Al-Quran. Dia menekankan insaniyah ini berdasar kepada wujudnya fitrah rabbaniyah dalam diri insan itu. Dan tiap-tiap insan, maknanya yang bukan Islam pun dia ada fitrah. Dan bukan Islam ada fitrah. Jadi kalau kita boleh menggerakkan fitrah itu, dia menjadi penghubung antara kita dengan yang bukan Islam. Dan dengan itu barangkali lebih ramai yang pertama melihat Islam dengan wajah yang lebih baik. Dan yang kedua mungkin mereka ingin menganut agama Islam. Jadi tak timbul artinya kita harus terus-menerus membina benteng antara so-called Muslim dengan kafir. Padahal yang kafir itu, yang Muslim sahabat-sahabat hebat dulu semuanya kebanyakannya kafir dulu, baru masuk Islam.
Ya, ya. Yang bukan Islam ini, yang hampir 50% ini, boleh diberikan penerangan yang baik dengan adanya golongan tua dan golongan muda, tetapi dengan keikhlasan dan juga dengan menghayati apa yang disebut oleh Syekh Said Hawa sebagai tarbiyah ruhiyah. Jadi, tarbiyah ruhiyah yang sudah terbina dalam diri, dalam hati seseorang, sehingga apabila dia berinteraksi dengan bukan Islam, maka keikhlasannya itu akan mengetuk pintu hati yang sedang dicakap itu, dan akan membuka satu tirai baru yang boleh menghancurkan benteng ataupun dinding Islamofobia yang dibesar-besarkan sekarang ini oleh Macron di Perancis. Itulah ingin saya melihat adanya kita kembali kepada insaniah Islamiah ini. Dan kalau ada kesempatan, saya nak sebut satu perkara lagi, kalau ada kesempatan, ataupun dah tak ada dah, Prof. Kita ada setengah jam lagi, saya nak bagi satu round tambahan-tambahan. Baik. Saya ambil waktu itu, insya-Allah. Okey. Terima kasih. Saya nak mulakan dengan saudara Faisal. Okey. Setengah jam kita ada ni untuk 4 orang, saudara Faisal. Sikit seorang. Jadi apa benda-benda yang nak ditambahkan lagi, nak dirumuskan, nak diapa semua sekali. Saya saudara Faisal. Terima kasih. Baik, mungkin saranan saya adalah kepada orang muda yang menonton, kita harus buktikan kompetensi kita dulu, sebab dalam perbahasan dalam Usrah Habim kita bahas tentang konsep khairul ummah, tentang umat yang terbaik. Kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang mana konsep khairul ummah ni ialah merupakan suatu jaminan Allah mengiktiraf umat Islam ni sebagai umat yang terbaik. Tapi umat yang terbaik ini bersyarat, yang disebut oleh Kuntu Wujayus sebagai bersyarat, iaitu kamu harus menyeru kepada kebaikan, menolak kemungkaran dan beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi bermaksud di sini, orang Islam dia boleh menjadi umat yang terbaik, maksudnya dia boleh mendapat privilege tapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi suatu kita harus faham ini yang membezakan kita juga dengan konsep Judaism ataupun konsep bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi ni dia menganggap bangsa dia bangsa yang terbaik tanpa condition, without any condition. Dia lahir-lahir dah menjadi bangsa yang terlalu privilege berbanding dengan bangsa lain. Tapi orang Islam, Allah memberi jaminan kita berada di tempat yang terbaik dengan syarat-syarat yang disebutlah, dia ada prerequisite. Jadi kita ambil semangat ini, Abim dan juga anak-anak muda di luar sana, kita harus ambil semangat ini. Maksudnya kita boleh menjadi bangsa yang terbaik, kita boleh menjadi golongan yang terbaik, seperti mana yang disebut juga oleh Tan Sri tadi, kedua-dua Tan Sri, Piramli dia ada outstanding dia sendiri. Kalau kita mencapai sesuatu kompetensi, kita committed, fully committed, dan juga kita ada kesinambungan, simbiosis, rasa untuk belajar dengan semua pihak, insyaAllah. Kita harus ada inklusif, terbuka untuk belajar dengan semua orang, untuk engage dengan semua, dan kita akhirnya terletak pada diri kita untuk insyaAllah bangun, mencipta sesuatu yang baik. Dan terima kasih juga kepada Prof. Mauzudi sebagai kesimpulan. Saya harap forum ataupun webinar sebegini harus diteruskan dengan menampilkan gabungan antara yang muda dan juga yang senior, kerana dari segi inilah, menerusi platform inilah kita dapat mendapatkan lebih hubungan antara satu sama lain, dapat menarik kesefahaman, dan juga kita dapat melihat concern-concern yang ditimbulkan oleh semua pihak berkaitan dengan perbezaan antara yang muda dan juga yang senior. Sekali lagi saya menghargai semua pandangan Profesor Emeritus Muhammad Zudi, Tan Sri Muhammad Taib dan juga Tan Sri Kamal Hassan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Saudara Jo. Terima kasih Tok Mut, rakan-rakan bicara wara dan penonton sekalian. Sebab itu perjuangan anak muda ni ada banyak sebenarnya, tapi yang bersifat spesifik macam soal ekonomi orang muda, soal pengangguran, soal keusahawanan, itu kita tangani secara konsisten. Termasuk sekarang ini
Antara perjuangan kita adalah bagaimana nak pastikan anak-anak muda kita ni survive. Ada yang dibuang kerja, ada yang sedang tidak ada makanan dan sebagainya. Itu memang kita konsisten, kita teruskan dengan pelbagai inisiatif keusahawanan, termasuk kita bekerjasama dengan beberapa syarikat untuk memudahkan anak muda untuk terus mendapat pekerjaan, peluang perniagaan dan sebagainya. Kita bekerjasama rapat dengan Kementerian Belia. Itu kita akan teruskan. Dan juga soal-soal spesifik yang lain seperti soal kesihatan mental. Ini kalau kita rujuk indeks belia Malaysia, Tok Mut, memang agak membimbangkan. Dan 2 minggu lepas kita lihat seorang anak muda yang bekerja di Singapura membunuh diri. Itu salah satu kes daripada banyak-banyak kes yang ada. Menggambarkan Tok Mut bahawa banyaknya isu-isu yang sedang ditangani oleh Majlis Belia Malaysia, sama ada melalui policy intervention, sama ada melalui program-program, sama ada bantuan-bantuan sokongan moral. Itu memang kita akan teruskan. Perjuangan yang very spesifik, soal ekonomi, ini semua soal asas. Ekonomi, soal kesihatan mental, tetapi soal yang lebih, termasuk soal pendidikan civic yang kita lihat yang lebih besar lagi yang kita sedang perjuangkan adalah untuk lahirkan pemimpin yang beretika dan berakhlak. Kita lihat apa yang berlaku sekarang ni adalah cerminan daripada masyarakat sebahagiannya yang kurang mementingkan persoalan nilai. Sebab itu kita akan gagaskan semula idea-idea besar di Majlis Belia Malaysia tentang soal kita sebut perlu adanya falsafah pengislahan belia. Bukan pembangunan dah. Pembangunan ni hanya soal membangunkan potensi saja. Tapi bila kita bercakap soal falsafah pengislahan, orang muda ni harus dibangunkan bakat dan jati diri mereka. Dalam masa yang sama juga mereka menjauhi perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang kefazadan, rasuah, kebobrokan, perebutan kuasa, kemudian mengejar jawatan kerana untuk kepentingan diri. Itu adalah misi besar kita. Sebab MBM ni, Tok Mut, memang terkenal melahirkan banyak pemimpin, sama ada di pihak dalam pihak kerajaan, macam Datuk Saifuddin, Datuk Samsul Ananas, Kerusi Majlis Belia daerah Batu Pahat, daerah Muar. Sama ada di Pembangkang lebih ramai lagi, Datuk Seri Anwar, Datuk pelbagai lagi. Jadi bagaimana kita nak wujudkan satu generasi baru kepimpinan muda yang berakhlak, beretika, tidak mementingkan diri, tidak rasuah, tidak menganggap jawatan ini sebagai satu keuntungan peribadi, tetapi jawatan ini sebagai satu amanah yang mereka harus serve kepada rakyat. Dan itu sebahagian daripada yang kita perjuangkan, dan sudah tentu concern yang disebut oleh kedua-dua Tan Sri tadi, kita akan terus mendidik orang muda supaya tidak terlalu bergantung, tidak terlalu meminta-minta, tetapi mereka ini menunjukkan kehebatan diri mereka, keupayaan untuk mereka bersaing dan menyumbang kepada negara. Memang kita berhadapan dengan cabaran yang besar, Tok Mut. Bayangkan di bawah kita ada Majlis Belia Felda di 317 cawangan. Bagaimana kita boleh transform mereka? Itu belum dengan Majlis Belia Sabah lagi, Majlis Belia Sarawak. Kita sedang empower Majlis Belia Orang Asli, dan terbaru ni, Tok Mut, kita sedang empower Majlis Belia OKU supaya suara-suara inklusif Belia OKU itu dibawa. Termasuklah suara kepelbagaian yang disebut oleh Tan Sri Kamal Hassan tadi. Kita ada Majlis Belia Hindu, kita ada Persatuan Belia Buddhis. Yang ini kita canaikan mereka supaya boleh tampil dengan wacana perpaduan nasional yang lebih utuh. Sebab saya lihat MBM lihat tempat yang terbaik untuk kita latih soal kemajmukan, kepelbagaian. Dan terakhir sekali, sudah tentu, Tok Mut, yang saya nak sebut di sini adalah bagaimana perjuangan kita untuk mendidik orang muda kita untuk berfikiran jauh ke depan, futuristic thinking. Sebab itu kita terlibat dengan visi 2077 yang Tan Sri Prof Kamal gagaskan. Sebahagian daripada usaha kita untuk libatkan orang muda dengan pemikiran yang lebih jauh ke depan. Terima kasih. Okey, terima kasih Jo. Saya nak balik kepada Tan Sri Mat Taib. Terima kasih Prof. Masa umur saya 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Tahun-tahun awal 50-an. Kampung saya di Tanjung Malim, di Ulu Bernam, Ulu Selangor.
tak ada apa ni, bekalan air dalam rumah, tandas pun tak ada dalam rumah, elektrik pun tak ada dalam rumah. Jadi kita kalau nak pergi buang air besar, ada tempat. Di kampung tu ada 1, 2, 3, 4 belah sana, sini belakang pun 1, 2, 3, 4. Jadi kita boleh pilih mana kita nak pergi. Kemudian di depan sana tu, belakang tu ada padang. Jadi kita orang petang-petang main bola di padang. Yang membawa lori najis, jadi pekerja angkat apa ni, angkat najis dalam pukul 5.30, 6 petang tu tiap-tiap hari adalah daripada orang-orang Cina, orang-orang India. Dia angkat macam ni, dia angkat. Dia ambil daripada tempat kita buang air besar tu, dia angkat, bawa hantar lori ada tunggu di tepi jalan. Jadi tuang, kita ambil yang baru, hantar dekat tandas tu, masukkan balik. Semua tandas angkut lah. Ini dulu awal 50-an, sebelum merdeka lagi. Anak-anak dia apa ni, did very well dalam pelajaran. Di sekolah anak dia lah yang terbaik. Tandas dibuat, surau pun kerajaan buat. Surau kerajaan buat, jalan kerajaan buat, masjid kerajaan buat, balai raya kerajaan buat. Jadi dulu saya tak nampaklah benda ni. Tetapi sekarang saya nampak orang yang susah ni, dengan latar belakang dia yang begitu sekali, mungkin dia bercerita, mak, bapa, anak dia bercerita, kau ni kena belajar. Kalau kau tak belajar, kau nak matilah duduk dalam negara ni. Ni bukan negara kita. Kau kena belajar, kena rajin, kena perform. You must be the best. Anak Melayu, dia ada apa ni, beasiswa ada, bantuan beasiswa ada, dia ada apa ni, semua. Jadi bila dah lama tu, kita dibuatkan felda, kita dibuatkan masjid, kita dibuatkan segala-gala kita dibuatkan, maka ini akan mewujudkan karakter. Ini akan melahirkan sejenis karakter. Karakter yang bapa yang angkat najis tadi tak ada. Itu bukan kerja orang Melayu. Jadi akhirnya 2-3 kaum yang duduk dalam satu negara ni, yang ada masing-masing punya, kita tak tahu apa dia cakap dalam rumah dia. Tetapi kita ada tu, ada beasiswa itu, ada beasiswa ini. Jadi maknanya ini lama kelamaan mewujudkan satu budaya lah. Budaya. Akhirnya budaya ini yang sendirinya akan menjadi negatif kepada kita. Jadi ini adalah perkara yang kita kena berhadapan. Kita kena merungkaikan perkara ini. Jepun selepas Perang Dunia Kedua, dia dijajah oleh Amerika Syarikat. Dan dia juga dapat subsidi untuk ekspor barang-barang dia ke Amerika Syarikat. Barang-barang dia, baju dengan apa ni, permainan anak-anak, lama-lama motosikal, kereta. The market adalah dekat Amerika Syarikat. Dia pun ada subsidi juga. Tetapi macam mana satu budaya yang cepat bertindak. Dia kata kalau aku tak dapat menjajah dunia dari segi ketenteraan, aku nak menjajah dunia dari segi ekspor barang-barang aku. Dia jadikan positif barang-barang yang dia keluarkan daripada negeri Jepun. Kita ada juga subsidi kepada orang kita. Tetapi ni dia tadi, apa pesanan daripada Pendeta Zakbar tadi.
Kalau parent, ibu bapa sampaikan mesej yang betul kepada anak-anak dia bahawa apa yang dibagi oleh kerajaan ni mesti kita rebut supaya kita lebih cemerlang di dalam kehidupan kita di masa ke depan. Pasal kita bersaing. Kita sekarang bersaing. Kita bersaing dengan kaum-kaum lain dalam pekerjaan, dalam bekerja di private sector. Takkan orang Melayu hanya bekerja di public sector saja. Di private sector, kita kena tunjuk kita berupaya berbahasa Inggeris. Matematik kita kena sehebat macam mereka. Kalau kita jadi diplomat dalam kementerian luar negara, kita kena kita kena interact dengan bangsa-bangsa lain di dunia. You have to speak well in English. Jadi ini yang kita kadang-kala kita memperjuangkan satu-satu perkara itu, akhirnya kita yang akan terperangkap, kita lemah balik apabila kita pentingkan bahasa Melayu, tetapi kita mesti juga hebat dalam berbahasa yang kedua, Inggeris ke, Jepun ke dan sebagainya. We have to tell our people bahawa kita hidup dalam interdependence. Dunia ni interdependent, bukan kita saja. Kita kena tahu bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Kita kena faham. Itu pasal Amerika Syarikat, dia belanja berbilion ringgit, dia nak tahu apa yang ada dekat Malaysia, macam mana di Thailand, macam mana di Indonesia, macam mana di Jepun. Dia nak conquer dunia. Jadi kita jangan jadi macam katak bawah tumpurung. Kita macam dah tak kisah lagi dengan orang lain ni. Saya setuju tadi Profesor tadi Kamal kata mengenai wujudnya kita nak menjawab macam mana negara Islam. Betul. Jadi kita mesti tunjukkan contoh yang baik. Kita kadang-kadang tak tunjukkan yang baik. Kita macam apa yang berlaku 2-3 hari ini, kita tak tunjukkan yang baik. Dan masyarakat kena menegur. Profesor kena menegur ni, kena berani menegur. Jangan kita kata semua okey. Pasal apa? Kalau kita tak berani menegur, kita tak dapat keluarkan peradu dia. Kadang-kadang saya tengok dia keluar dekat TV3 Astro, kadang-kadang macam tak berapa tak molek sangat dia punya interpretasi tu. Kena lebih baik daripada apa yang dipersembahkan sekarang. Okeylah, cukup setakat itulah. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri, saya banyak bermanfaat tu. Okey. Masa masih ada Tan Sri Kamal, masih ada. Okey, baik, terima kasih Prof. Silakan. Terima kasihlah atas peluang ini, dan kita dah dengar pandangan pemimpin muda kita dan juga Tan Sri, dan saya nak sebagai penutup ni kan, saya nak petik daripada buku yang baru terbit oleh Dr. Razali Nawawi. Judulnya Erti Perjuangan. Erti Perjuangan. Dr. Razali Nawawi dah 80 lebih dah kan? Ya. Dan mantan dekan Fakulti Pengajian Islam dalam tahun 71 sampai 72, dan mantan dekan pertama kuliah Ahmad Ibrahim. Dan beliau menjadi profesor di UIA. Kemudian dah retire dan masih terus berjuang. Jadi ini hasil daripada perjuangan beliau yang tidak berhenti sebenarnya. Waktu beliau muda dalam umur 20-an sampai sekarang 80-an masih terus lagi. Jadi dalam diri beliau itu terdapat suara dua generasi, suara orang muda dan juga suara orang tua. Dan di akhir dalam buku beliau ini, bab kelima, beliau membicarakan prinsip-prinsip perjuangan. Dan saya fikir prinsip-prinsip perjuangan ini
boleh kita pakai untuk semua gerakan belia ataupun pertubuhan orang-orang muda. Cuma yang bukan Islam mungkin terpaksa cari asas-asas daripada agama masing-masing lah. Yang pertama ada 15 prinsip yang beliau sebut di sini. Yang pertama ialah akidah dan iman. Jadi prinsip pertama ialah akidah dan iman. Jadi perjuangan hendak berasaskan akidah dan iman. Yang bukan Islam ya terpaksa cari yang agama dan akidah dan iman bukan Islam lah. Yang kedua ialah tarbiyah dan tazkiyah. Pendidikan akhlak dan yang Tan Sri sebut tadi, character development, character education, itu dalam tarbiyah. Dan tazkiyah ialah penyucian hati daripada penyakit-penyakit hati. Jadi itu yang kedua, artinya yang pertama ialah asas keimanan, yang kedua ialah kesucian, pemurnian rohani. Yang ketiga ialah ilmu. Jadi ilmu dan keterampilan itu mestilah sesuai dengan keadaan semasa. Yang keempat ialah akhlak. Ini juga disebut oleh Adinda Anandarana kita dalam MBM, pentingnya akhlak, budi, dan bagaimana Tan Sri Rais Yatim, dia seorang pakar tentang budaya Minang, dan penekanan pada budi dan pekerti ini sangat-sangat tebal dalam pribadi. Ini kita boleh ambil daripada beliau tentang pentingnya budi pekerti. Cuma budi ialah bahasa Sanskrit, pekerti juga bahasa Sanskrit. Dalam Islam ialah akhlak. Istilah Islam ialah akhlak karimah ataupun husnul khuluq. Yang keempat ialah adab dalam muamalah, adab dalam berinteraksi. Tadi Tan Sri Taib juga sebut tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, harus ada adabnya. Aspek adab ini sangat-sangat penting. Dan kita barangkali dalam zaman sekarang ini, pengaruh social media itu mengikis adab-adab ini. Yang keenam ialah dakwah. Dr. Ghazali mengatakan bahawa antara tugas kita yang penting dalam dunia ini menyampaikan ajaran Islam itu dengan cara yang sebaik-baiknya setakat yang kita mampu. Tiap orang ada fardu ainnya, ada fardu kifayahnya. Dakwah tu, aspek dakwah mesti ada. Dan saya nampak dalam MBM pun ada aspek itu, dalam ABIM tentulah memang dia wujud atas nama dakwah. Kemudian ada kasih sayang. Ada kasih sayang. Ini pun sangat penting dalam kita menekankan pendekatan rahmatan lil alamin tadi. Yang ke-8 ialah pengorbanan. Perjuangan menuntut pengorbanan. Dan pengorbanan Dr. Ghazali banyak yang saya lihat. Beliau siap nak pergi dah dapat beasiswa nak pergi ke England untuk sambung buat master di sana. Tapi bila berlaku masalah dalam ABIM, beliau diminta supaya menangguhkan pemergiannya, duduk di Malaysia, dan beliau akur dengan keputusan itu dan kekal di Fakulti Islam. Jadi dia pergi kemudian ke UK. Kemudian ke-9 sabar. Ini satu sifat yang memang terkenal lah dalam Islam. Kena ada kesabaran dengan sebab Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang ke-10 ialah kesatuan. Ini yang sukar untuk kita wujudkan. Lagi dalam dunia politik, semakin lama semakin pecah kita. Kalau dulu kita awal 60-an kita pecah dua. Orang Islam pecah dua. Sekarang pecah 5, pecah 6. Entah pecah berapa lagi. Jadi sampai bila kita nak belajar bahawa perpecahan ialah membunuh diri sendiri. Musuh. Menguntungkan musuh. Sama ada musuh dalaman atau musuh luaran. Kemudian ke-11 mengawal nafsu. Pemimpin banyak yang jatuh kerana tak dapat kawal nafsu. Waktu muda penuh dengan idealisme, tapi bila dah tua penuh dengan pragmatisme. Antara idealisme dan pragmatisme itu harus berlaku pengawalan nafsu, egoisme dan benda-benda lain lah. Cinta pada dunia, cinta macam-macam.
lagi melainkan cinta yang lebih tinggi, cinta kepada Allah. Dan ke-12 ialah keadilan. Dan ini juga kita sebut ada kaitan dengan ummatan wasata. Abim menekankan khairu ummah. Khairu ummah sebahagian daripada ciri ummatan wasata. Sebab ummatan wasata, ciri pertama ialah keadilan. Ciri yang kedua kecemerlangan, kebaikan dan khairiyah. Pertama adalah, yang kedua khairiyah, yang ketiga at-tawazun, perimbangan antara antara ifrat dengan tafrid, antara ekstrim kanan dengan ekstrim kiri. Kemudian yang ke-13 ialah keikhlasan dan kejujuran. Dan beliau menyebut kalau tidak ada keikhlasan, kemungkinan besar Allah tidak akan membantu kita. Biar apapun persiapan yang kita buat, hebat sekali kita buat, tetapi keikhlasan tak ada, niat bukan kerana mendapat keridhaan Allah, kita punya usaha-usaha itu boleh menemu kegagalan. Keikhlasan dan kejujuran. Yang keempat ialah kemerdekaan dan kebebasan minda. Jadi ini sangat penting sebab seringkali parti politik hendak orang muda itu menjadi tukang canang dia. Yang dia pergi merekrut, umpamanya waktu saya jadi rektor di UIA, parti A pergi ke UIA rekrut golongan muda. Parti B pergi UIA rekrut golongan muda. Jadi universiti jadi tempat merekrut orang muda untuk parti tertentu, sehingga mahasiswa itu tidak menghormati rektor. Jadi bila pemimpin parti datang berkerumun, mereka nak cium tangan yang datang itu. Tapi tangan rektor tak pernah nak cium. Tak perlu dicium pun. Okey. Dan akhir sekali, yang ke-15, penyertaan wanita dalam perjuangan. Ini sangat penting sebab zaman sekarang ini zaman wanita banyak sekali yang maju ke depan. Kita harus beri peluang untuk wanita berada di depan. Dan kita lihat dalam kasus di Eropah dan di Barat, di mana negeri-negeri itu dipimpin oleh Perdana Menteri wanita, lebih baik cara menangani COVID-19. Begitu juga kita lihat di New Zealand sekarang. Sekali lagi Perdana Menteri di ini, maknanya kebolehan wanita mengatasi keadaan krisis, kegawatan darurat itu suatu yang mungkin Allah jadikan suatu yang fitri dalam diri wanita boleh menghadapi krisis dengan lebih baik daripada laki-laki. Mungkin. Jadi itulah 15 prinsip-prinsip perjuangan yang Dr. Ghazali Nawawi masukkan dalam bukunya Erti Kemerdekaan. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf di atas segala kesilapan saya. Dan terima kasih banyak-banyak pada Prof. Saya setuju dengan Tan Sri Mak Taib tadi yang mengatakan Prof. Mahmud Zuhdi secara tidak sedar dan tidak terancang menjadi idola kita dan ikon yang menyatukan dua generasi ini. Dan insya-Allah dan pribadi Prof. Mahmud Zuhdi juga merangkumi kemudaan dan juga kesenioran, kalau tidak disebut ketuaan. Aku liqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Saya rasa berpuas hati dengan perbincangan kita pada petang ini, dan insya-Allah kita akan teruskan program semacam ini. Dan macam dalam program yang pertama Orang Muda dulu, kita janjikan sesudah ini ada kemungkinan kita akan adakan perhimpunan secara berdepan suatu waktu sesudah kita ini, yakni kursus yang ketiga. Dan saya banyak terima kasihlah terutama kepada Tan Sri berdua kerana tidak jemu-jemu ikut kita punya ajakan walaupun masanya tak begitu cukup untuk datang dan sebagainya. Begitu juga kepada anak-anak muda kita yang kita harap akan menjadi orang-orang yang mempunyai kedudukan dan perjuangan yang tepat pada masa yang akan datang, insya-Allah. Dan dengan itu, para penonton, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kerana tidak jemu bersama kita
dan insya-Allah kita ketemu lagi pada minggu depan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.